Assalamualaikum, saya Aying. Dan saya Syafiq. Selamat datang ke Meremang TV. Okey, Syafiq. Okey, sebelum kami start, korang jangan lupa like, Ya, share, subscribe dan tekan notification. notification. Dan jangan lupa komen sekali. Komen kat bawah. Minta tolong Minta tolong. Okey, untuk pengetahuan siaran kita ni, kalau sebelum ni memang kita tak teratur lah. Kita ikut dan kita nak post, tapi sekarang ni kita dah buat jadual. So jadual kita start pada hari Isnin. Kita akan seminggu kita akan post 3 video. Isnin, Rabu dan Sabtu. Pada jam 8 malam. Tepat 8 malam pada hari Isnin, Rabu dan Sabtu. Korang boleh tengok korang boleh buka kita punya channel untuk tengok update-update video baru insya-Allah. Okey, Syafiq, hari ni suasana kita lain macam Ya, suasana kita lain macam ni. Macam lagi seram kan nak cerita. Macam lagi seram. Sebelum ni kita kat studio kan. Tiba hari ni aku rasa macam macam dia berada di alam lain aku Syafiq. Orang kata apa? Natural. Oh, natural Natural. Ni bukan natural tapi kau nampak belakang tu macam mana? Kalau natural hutan saja ni. Aduh. Okey, demi untuk kita punya views kan. Kita sanggup lah cari vibe. Kita nak dapatkan vibe kan untuk view kita. So kita cari satu vibe yang nampak seram sikit kan. Tapi tak tahulah korang rasa seram ke tak. Tapi bagi saya dah seram sebab kondisi tempat yang macam ni kan. Kondisi tempat yang macam ni kan. Walaupun dia sebenarnya tepi jalan je. Aku cakap terang tepi jalan. Tepi jalan. Dan kalau malam langsung kami tak reti. Kami tak berani dah buat malam tau. Yelah kan. Walaupun tepi jalan. Walaupun tepi jalan. Malam sebab tu kami pilih siang. Kita tak tahu kan. Kita tak tahu. Anak ni. Jadi kami tak pilih malam. Sebab tu kami buat siang. Siang pun dah kira seram dah sebenarnya tempat ni. Okey lah. Boleh lah kan. Yalah. Boleh lah. Adalah rupa orang kata. Ada lah. Okey, Syafiq. Cerita apa kau nak bawa ni, Syafiq? Saya nak bercerita. Hari ni saya nak bercerita tentang kubur. Okey, kubur sama Syafiq. Sama. Aku pun nak buat cerita tentang kubur pada hari ni. Maknanya satu cerita lah. Okay, satu cerita. Aku pun sama nak bawa satu cerita berkenaan dengan kubur juga. Berkenaan kubur tentang tentang penggali kubur. Penggali kubur. Penggali kubur yang dah berkhidmat menggali kubur bermula daripada umur dia 20 tahun sampai sekarang dah umur dia dah 60 lebih tak silap aku. Uish, lama. Dia gali seorang diri pada waktu malam. Dia sendiri gali cerita. Seorang-seorang? Oh, kan bukan selalu kan macam sekarang kan. Orang pakai beho kan untuk betul. Separuh untuk korek separuh. Betul. Sekarang ni kalau ikutkan orang dah nak maju sikit kan. Orang pakai beho kan. Lepas tu yang selebihnya yang rapikan tu memang pakai manual kan. Tapi dia tak. Dia daripada mula sampai akhir dia akan pakai cangkul, cok, skop. Itu je 3 barang dia pakai dan dia seorang je buat setiap masa. Tak ada pelapis, tak ada orang lain yang bantu. Oh, kiranya dia memang dia kekalkan dia punya. Dia kekal. Apa ni orang kata apa tugas dia tu? Tugas dia tu sebab yang lama sampailah sekarang. Sampai sekarang. Start daripada umur dia 20 tahun je, Pik. Apa yang berapa lama? 40 tahun lebih kan? Kalau umur dia sekarang 60 daripada 20, 40 tahun lebih. Dia kerja itu dekat satu kampung tu. Kira dia kuat lagi kan. Kuat Pik. Okey, Pik, maknanya kalau kau nak start boleh biar aku start dulu. Boleh start. Okey, baik. Tapi saya nak cakap dululah tentang kubur saya. Okey kan, Syafiq? Saya nak bercerita tentang kubur ni, tentang pengalaman saya. Okey, baik. Pengalaman saya memasang kepuk. Okey. Memasang kepuk di kubur. Itu pengalaman saya lah. Yang ada kat situ dan kawan-kawan saya. Maknanya kejadian ni dah lama ke berlaku baru lagi? Lama. Lama dah. Lama dah lah. Dalam 2000 mungkin dalam 2018 macam tu rasanya. Okey, dah lama. Lama dah kan. Dalam bertahun-tahun dah kan. Yalah, betul lah. Okey, Syafiq, so kita boleh start Boleh. Okey, macam aku dapat panggilan lah daripada seorang warga Mah lah. Warga Mah ni dia duduk dekat Selangor. Okey, dia duduk dekat Selangor. Okey, nama dia Wak Ali. Orang panggil dia Wak Ali lah. Nama dekat spesifik kampung tu aku tak nak beritahu. Itu sangat rahsia. Dia rahsia. Sebab dia sendiri pun dia cakap benda ni semua dia tak cerita dekat kampung dia. Okey, dia cerita dekat dia tak pernah cerita kat orang kampung. Ialah sebab bila dia cerita kat orang kampung, dia akan mendatangkan aib dekat arwah kan. Betul. Dia tak boleh nak cerita kat kampung dia kecuali dia cerita kat orang lain. So, nama tak kenal. Yes, nama pun sebenarnya aku terpaksa rahsiakan. Aku bagi dia nama Wak Ali. Sebenarnya nama dia lain Okey. So dekat dia tinggal di sebuah kampung yang dekat Selangor. Okey, kerja dia ni menggali kubur start daripada umur 20 sampai sekarang 60 lebih. Sampai sekarang dia menggali kubur lah.
Maknanya bila hospital minta dia gali, contoh kalau hospital call dia, Cik Ali, Wak Ali, tolong gali pukul 2 pagi, dia akan pergi. Pukul 2 pagi, 3 pagi dia memang terpaksa pergi. Sebab tak ada langsung aku cakap pelapis yang bantu dia, yang nak tolong bantu dia, tak ada. Kira tak ada generasi yang nak mewarisi. Betul Syafiq, memang tak ada dia cakap. Tak ada, cuma dia seorang je. Jadi dia tak terpaksa pegang lah amanah tu. Walaupun umur dia dah 60 lebih. Kuat Kuat lagi lah 60 lebih. Boleh gali dari betul. A to Z kan. Nak gali kubur bukannya mudah kan. Maknanya kalau macam kubur dalam tu, dalam masa orang cakap seorang buat kerja manual pula tu. Ya Allah, kau boleh bayang lah macam mana dia punya dalam dia kan. Kita nak cari cacing pun dah malas. Yelah. Cacing dah malas kan. Dia gali kubur punya dalam macam tu. Dia dengan umur macam tu kan. Aku cakap hebat orang tua ni. Memang hebat. So dia ada cerita sebenarnya, kalau ikutkan dia cerita banyak. Sebab dia pengalaman dia banyak. Jadi memang dia dah lali dengan benda tu. Setiap masa dia akan jumpa benda tu. Benda-benda yang biasa kita dengar tu basic lah, biasa lah kan. Macam benda-benda yang macam biasa kita dengar tu kan. So tapi dia ada cerita 2-3 part lah yang kuasa kau patut share dekat Syafiq dengan kita punya viewer. Antara cerita-cerita yang dalam banyak tu, kau ambil 3 cerita. 3 cerita saja yang kuasa kita boleh share dan mungkin dia boleh jadikan pengajaran untuk kita dengan viewer kita lah. So kita start dengan cerita pertama Pik. Dia bermula daripada umur 20 tahun. Masa umur 20 tahun dia dah kena dah. Kayaknya permulaan lah. Permulaan tu dia dah kena dah. Cerita dia ada hari tu ada kematian lah. Malam tu jadi pihak hospital call dia. So Wak Ali, ada arwah ni sekian-sekian meninggal. Kita nak kebumikan pagi esok. Minta Wak Ali gali kubur pada malam ni pukul 2 pagi. So Wak Ali pun tugas pertama. Bukan tugas pertama, maksudnya dia pun baru lagi. So semangat lah, kuat. Semangat je betul. Semangat lah. Dia seorang je buat kerja. So dia pergi lah, bawa cangkul, bawa chop dengan bawa scoop dia. So kebetulan kat kubur kampung dia tu, dia punya keluasan dia 7 hektar. 7 hektar dan bersebelahan dengan sungai air masin sebab kuala. Betul-betul bersebelahan dengan sungai air masin tu lah. 7 hektar, tetapi disebabkan kubur tu dia kubur lama. Dia start daripada tahun 1942 dia cakap. Kubur tu dah ada dah. Kubur tu dah ada. Dah ada. Jadi kubur tu penuh. Dia tak buka lagi kawasan baru. So kubur dia penuh, jadi dia terpaksa doublekan kubur. Contoh kubur yang dah ada terpaksa korek balik untuk tanam lapisan atas dia. Untuk tanam lapisan lah, lapisan by lapisan. Terpaksa buat macam tu sampai level macam tu sebab tak ada tanah. So malam tu macam biasa lah, dia hidupkan dia punya pelita kabat. Pelita kabat dia cakap. Lampu kabat. Lampu kabat aku pun tak pernah tahu sangat betul dia macam mana kan, tapi dia cakap pelita kabat. So dia pasang letak tepi. So dia pun korek lah. Korek dia mana dia cabut dulu nisan lama. Nisan mata sungai dia cakap. Dia cabut, dia buat petak. Lepas tu dia korek. Dia korek sampai satu level tu. Kau tahu apa dia jumpa Fik? Kira dia jumpa dalam tanah. Dia jumpa dalam tanah tu. Arwah yang asal tu, masih ada. Masih ada lagi kat situ. Tetapi dah jadi batu Fik. Arwah yang kat dalam tu jadi batu. Kiranya bentuk fizikal dia tu masih sama macam manusia. Tapi dia batu. Dia jadi batu. Yes, dia jadi batu. Sebab dia cakap memang ada bentuk kepala, bentuk bahu, sampaikan kalau mayat macam ni kan. So tangan macam ni nampak bentuk gelembung tangan kat batu tu sampai kaki. Mayat tu berubah jadi batu. Masa malam tu dia kena. Tapi yang batu tu memang betul. Maknanya bukanlah entiti ke apa batu tu. Memang mayat tu berubah jadi batu. Kira dia tak mereput. Dia tak mereput, dia berubah jadi batu. Tak tahulah, mungkin itu luar daripada pemikiran kita lah kan. Kenapa Allah jadikan dia macam tu kan. Itu kita Allah Alam lah, kita tak dapat nak cakap apa. So dia pun dah jauh ni kan. Dah sampai ke bawah dah dalam cakap. Takkan aku nak kampus balik kan. Tapi disebabkan dia nak jaga aib keluarga kan, aib kepada keluarga arwah tu. Jadi terpaksa jugalah meletihkan badan kampus balik. Ya. Kiranya dia tak jadi ambil. Dia tak jadi ambil kubur tu. Dia terpaksa ambil kubur yang lain. Sebab apa? Kalau dia gunakan juga kubur tu untuk tanam mayat yang baru,
confirm kantoi. Ya, berkemungkinan orang akan, yelah orang tengok kan. Orang tengok. So orang tahu. Oh, ini kubur Wak Dan. Contoh kan. Ni kubur Wak Dan. So orang akan bercakap. Tengok maknanya dia tu dia pandai, dia simpan walaupun penat macam mana pun dia sanggup. Dia kambus balik. Dia buka kubur baru. Sampai ke pagi dia buat kerja. Tapi seorang-seorang memang penat dia cakap. Yelah. Tapi itulah kubur boleh mayat boleh tukar jadi batu. Seumpama dia malam tu dia gali 2 kubur. 2 kubur. Seorang diri. Kau bayangkan, ya Allah, kau cakap kalau aku sendiri mungkin tak sanggup rasanya. Tapi sebab kau tanggungjawab dia sanggup. Betul. Amanah dia pegang. So untuk cerita kedua tu biasa cerita dia bagi aku pendek-pendek lah. So dia semua melibatkan kuasa kubur. So cerita untuk cerita kedua ni, dia dapat panggilan juga pukul 3 pagi untuk gali lah. Kan tempat sama, cuma yang ini dia dah buka kawasan baru kat belakang sikit. Jadi ada tanah kosong lah. Dia gali kubur tu tanah kosong. So tengah dia gali tu tiba dia dengar orang cakap, tengah buat apa tu? Tengah gali dia ada dengar orang cakap. Ada dengar orang cakap solid dekat sebelah dia. Tengah buat apa tu? Kan. Dia paling. Allahu Akbar dia cakap. Duduk elok berjangkung macam ni kat depan dia dengan baju dia pakai baju benda tu, entiti tu pakai baju kemeja berlusuh darah. Kan. Seluar hitam, seluar selek, memang bersepai lah ni. Ibarat macam orang bawa lepas accident, bersepai, muka terkopek. Kau bayangkan terkopek, muka dia terkopek macam ni. Tapi mulut boleh bercakap bebeh gitu. Terkopek. Kau boleh bayang tak muka manusia? Dia terbuka muka Terbuka, dia nampak dalam. Itu kondisi benda tu, entiti tu masa duduk sebelah dia. Sambil mulut dia macam ni. Mulut tergetar. Sambil duduk dekat wali lah. Wali tengok, Allahu Akbar cakap kan. Dia tak cakap apa lah. Tapi yang bestnya benda tu memang nampak solid dia cakap. Seketul betul. Tapi yang lagi bestnya, benda tu teman dia daripada start dia menggali sampai siap kubur. Kau bayangkan berapa lama nak benda tu teman dia. Kira ada je kat situ. Dia tak belah. Dia tak belah benda tu. Dia duduk. Tapi masalahnya bukan nampak bayang-bayang, memang nampak seketul orang betul. Duduk bertenggek dekat tepi kubur tempat dia gali tu. Daripada mula sampai ke habis. Cuba kau bayangkan. Kau buat kerja. Macam mana dia buat kerja? Kau buat kerja. Kau saya balik dah. Ya betul. Kalau aku balik dah weh. Balik dah. Lepas tu last lah. Kira last gali kubur awak tu. Ya betul. Memang last lah. Serius. Kalau saya lah memang last. Dia gali semacam. Dia buat kerja. Dia kerah lah kan. Dia tak layan lah. Dia tak layan sebab dia dah biasa. Cerita orang dah lama kan. Dia buat kerah je lah sebab dia dah lali dengan benda tu. Tapi benda dia cerita kat aku ni memang benda yang paling lama dia pernah nampak. Biasa kalau kita nampak entiti sekejap kan. Sekejap. Dia cakap sekejap. Tapi yang duduk sebelah dia ni, dia nampak benda yang paling lama dalam sejarah hidup dia. Dia nampak straight. Kau bayangkan kalau dia korek kubur dalam 2 jam. 2 jam lah dia tunggu dia. 2 jam tunggu dia kat situ. 2 jam dia buat kerja dalam keadaan tak selesa. Kau bayangkan macam mana? Mikir belah lah. Yalah kalau benda tu cantik tak apa. Tapi kalau rupa dah macam gitu kan, kita pun rasanya tak menciput lari lah. Last macam saya cakap last. Last saya gali kubur. Last Last. Serius. Okey, itu cerita kedua dia Habib. Okey, cerita dia banyak pendek je. So ada cerita yang ketiga ni dia banyak beri pengejaran lah sebenarnya. Dia tak ada nampak entiti apa. Cuma kubur je sempit. Kubur je dia sempit. Banyak kini waktu nak letak jasad. Banyak kejadian kubur sempit dia alami paling banyak keadaan kejadian kubur sempit. Tak tahu mungkin Allah nak tunjuk mayat tak diterima tanah. Okey, untuk pengetahuan kubur dia ni dia sebelah sungai. Jadi bila dah sebelah sungai, air mata air memang banyak lah. Macam kita kalau ke tempat kita, kalau tempat air kering, kita akan buat liang lahat, betul? Betul. Kubur dan ada liang lahat tepi. Tapi dekat situ dia tak buat liang lahat. Dia pakai keranda. Petak tengah, petak dan masukkan mayat dalam keranda kayu dan masuk dalam tu. Dia stand macam tu kat sana. Ada juga kat sini pun ada juga buat. Tapi kalau macam dia boleh buat liang lahat, dia mana lahat. Tapi kat situ sebabkan dia berair kat bawah, dia tak nak mayat tu basah masa masuk kan. So dia masuk dalam keranda. So banyakkan kejadian yang berlaku kat dia, kubur jadi kecil. Keranda tu tak lepas masuk. Masa ramai-ramai nak tanam kan. Dia dah ukur betul dah. Yalah pengalaman dah berapa lama kan. Mustahil dia buat silap.
memang mustahil dia akan buat silap. Untuk lebar kubur tu dengan panjang dia mustahil. So dia gali macam biasa. So bila dah masuk, mayat dah sampai kan, nak masuk dalam ni tak muat. Tak muat langsung. Kira jadi sempit. Kubur tu jadi sempit. Tapi dia tengok dengan mata dia, besar kubur ni. Dia tengok besar. Bila nak masuk, kubur je sempit. Dia ibarat kubur tu mengecil. Waktu nak masukkan. Masa nak masukkan mayat, tak lepas. Kejadian macam ni dia cakap paling banyak berlaku. Paling banyak mengisahkan orang kampung dia. Betul. Sebab orang kampung dia, yelah, tak kena tanam mesti ramai tengok kan. Ya, betul. Paling banyak berlaku sebenarnya. So macam mana cara dia buat? Ni dia buat terpaksa. Dia terpaksa sebab dah baca apa-apa pun kadang tak jadi kan. Tak jalan. Kalau jalan alhamdulillah lah masuk tu. Tapi kalau tak jalan tu biasanya dia akan dia akan pecahkan keranda. Dia orang terpaksa keluarkan mayat. Bukan keluarkan mayat. Dia kan ada penutup keranda tu. Okey. Ambil penutup, pakai penutup saja. So diorang keluarkan mayat daripada keranda tu. Diorang terpaksa juga masuk kat dalam mayat sahaja, tanpa liang lahat. Tapi berenang air sikit lah. Itu yang dia tak nak tu. Sebab tengok daripada depan kan. Kalau dalam keranda tu tak nampak walaupun kena air pun. Betul. So dia letak yang penutup tadi tu, dia tindas macam tu. Maknanya dia duduk kat penjuru, penutup tu duduk kat sini. Ni kotak, ni kubur kan. Dia duduk kat sini, dia tutup macam ni. Menyaring. Menyaring lah. Maknanya orang atas memang tak nampak lah keadaan mayat tu. Dia letak, dia terus ni letak terus. Tak nak bagi orang tengok keadaan mayat bila kena air kan. So lepas tu diorang pun kambus lah. Benda macam ni paling banyak berlaku dia cakap. Dan satu lagi dia ada beritahu berkenaan dengan saka. Orang mati yang meninggalkan saka dia akan stay kat kubur dia cakap. Akan tunggu. Sebab boleh cakap macam tu. Ya, pengalaman dia yang kita nak sangkau. Benda tu akan keluar pada pukul 7 maghrib, 7 petang. Dia akan balik semula ke kubur pada pukul 12 malam. Dan banyaklah dia nampak yang saka-saka tu menyerupai tuan dia. Paling banyak yang tu. Macam-macam lah. Sebab tu dia tahu. Sebab dia tengok kat situasi tu. Maknanya benda tu keluar, dia tengok. Dia tahu benda tu keluar time bila, benda tu masuk tu time bila. Maknanya dia dalam masa 40 tahun tu dia tengok benda tu sentiasa. So dia buat kesimpulan. Maknanya saka tu keluar pada pukul 7 petang maghrib dan akan balik pukul 12 malam. Maksud betul orang tua cakap kalau pukul 7 pukul 12 kan. Pukul 7 pukul 12 lepas asar. Lepas asar ke lepas isyak? Dia lepas sebelum maghrib. Maghrib lah akhirnya. Maghrib. Lepas tu pukul 12 malam kan. 12 malam. Ada satu lagi masa. Aku rasa lepas asar ke apa. Sebelum Zuhur. Sebelum Zuhur. Zuhur kan. Waktu yang kemuncak kan. Waktu dia orang keluar. Betul apa dia cakap. Macam dia nampak tu memang waktu yang kemuncak tu waktu pukul 7 dengan pukul 12 malam. Yang dia nampak sendiri kan. Benda tu keluar. Kiranya dia seorang je ke yang nampak? Dia seorang je. Dia seorang je lah. Dia kerja dia gali kubur kan. Panjang masa dia duduk kat kubur kan. Kiranya dia nampak. Dia nampak arwah yang meninggal. Arwah tu menyerupai arwah meninggal. Itu aku tak pasti, aku tak pernah cakap. Tapi dia ada beritahu berkenaan dengan roh. Tapi cuma ada juga dia beritahu berkenaan dengan saka. So kita ambil yang saka lah. Kita ambil part saka. Kita ambil part saka lah. Sebab berkaitan dengan roh ni mungkin kita pun nak tahu sangat kan. Betul. Sebab kita manusia kan. Cuma kita saka tu kita tahulah macam mana keadaan dia. So kita letak saka lah mungkin. Tapi cerita yang disampaikan pada aku Abik. Kalau saka Wak Ali saka ni dia apa orang kata apa? Kalau saka ni memang dia berat sikit nak tinggal tuan dia kan. Ya betul. Sampai sudahlah dia duduk kat situ kan. Selagi tak jumpa orang yang boleh ambil dia. Tapi kadang-kadang dia akan jegat orang tu. Dia akan jegat orang supaya jumpa ambil dia. Macam ada satu kejadian dekat satu tempat ni. Ada memang aku beritahu, aku tambah sikit Okey. Dia nak jegat orang tu untuk ambil dia sebagai tuan dia. Dia keluarkan batu permata daripada kubur. Masa orang tu tengah melawat, bukan kubur mak dia lah. Mana kubur mak dia sebelah. Kubur orang lain. Kubur orang lain. Dia keluarkan batu permata supaya orang yang melawat tu ambil dan dia dapat jadikan batu permata tu sebagai rumah dia. Dan orang tu sebagai tuan dia.
Dia keluar. Masa dia jalan tepi kubur tu dia terkeluar. Toing keluar. Tapi yang bagusnya dia tak ambil. Dia tak ambil benda tu. Yelah kan. Sebab dia takut. Ya, kita mikir juga. Tapi kalau dia ambil, itu kalau dia ambil batu tu, kemungkinan mungkin saka tu akan jadikan dia tuan dan batu mata tu sebagai rumah dia. Sebab tu lah maknanya dia tunggu je, tunggu peluang. Tapi Wak Ali ni kuat dia punya ni. Sekali ikut kan banyak je yang nak berdamping dengan dia. Saka-saka, tapi sebabkan dia strong dia orang tua yang strong, warga gemah yang strong. Jadi dia tak benda tu tak dapat nak ni dia. Yelah, dia orang kata apa? Mental dia kuat. Mental kuat, mungkin dia ada ilmu sikit kan. Gitu lah. Tuan Syafiq, ada cerita daripada nama samaran ni Wak Ali. Kalau tak Wak Ali tu cerita pada kau lah, berkaitan kubur. Syafiq, macam mana? Okey, macam Syafiq pula, macam cakap tadi berkaitan kubur apa? Kalau macam saya pengalaman. Okey, pengalaman Syafiq sendiri. Pengalaman sendiri. Okey, baik. Dengan kawan lah. Tapi yang kena ni bukan saya. Tapi kawan saya, satu tim. Okey, baik. Satu tim. Dia pengalaman dia, kami ni nak pasang kepuk. Nak pasang kepuk di kawasan Pahang. Okey. Waktu tu dalam 3 tahun ke 4 tahun sebelum lah. Okey. Dah lama kan. Lama. Dah makan tahun. So waktu tu pemasangan kepuk di tempat yang sama. Kami di tempat yang sama. So kita hantar 2 tim masa tu. Okey. Kita hantar 2 tim. So saya berdua dengan kawan saya. Okey, saya bagi nama samaran lah. Okey. Saya dengan Ahmad. Okey. Abu dengan Ali. Okey, baik. Okey, Abu dengan Ali ni dia pasang dekat kubur yang lama. Okey. Kita pergi 2 tim. So diorang pasang 2 set, kami pasang 2 set. Kubur yang sama ke kubur lain? Dia kawasan yang sama. Okay, Cuma kawasan kubur Ali dengan Abu ni belah lain lah. Belah lain. Dia okay, belah lama. Okey. Saya ni dengan Ahmad belah baru. Okey. So sampai kat tempat tanah perkuburan, kita bahagilah kerja. Kan bagi kerja. Yang Ali dengan Abu ni pergi kat kubur yang lama. Saya ni dengan Ahmad dapat kubur yang tanah okey, yang baru lah, yang baru. So kat kubur yang lama tu, tanah dia orang kata boleh katakan teruk lah, sebab kubur lama kan. Tanah tak rata, berbukit. Biasa kalau kubur lama ni semak. Semak pun sama kan. So kami, saya dengan Ahmad dapat kubur yang okey, tanah yang okey. Kubur baru kan. Tanah pun lawa, tanah merah dia lawa apa semua kan. So nak buat leveling pun senang kan. Okey, pada waktu kami tengah buat kerja, buat kerja, saya dengan Ahmad dekat belah sini dan Ali dengan Abu dekat belah sana. Waktu ni dia tak cerita lagi kat saya. Waktu dia kena tu, dia dah cerita kat saya selepas balik daripada tanah perkuburan tu. Tapi ni saya cerita kan. So waktu dia tengah buat leveling, waktu tu dia seorang. Seorang. Yang Abu ni pergi ambil tanah. Pergi cari tanah lah, nak letak kat dalam kepuk tu kan. So waktu dia tengah buat leveling, sebelum kita pasang kepuk, kita akan buat leveling tu untuk meratakan tanah. Supaya kepuk tu straight kan. Orang kata straight. Boleh apa orang kata apa, statik lah. Statik kan, supaya tak sengit, tak mendap orang kata kan. Okay, dia tengah, semasa tu dia tengah buat leveling tanah untuk meratakan. Dia buat leveling, lepas tu dia terdengar satu suara minta tolong sambil menjerit. Minta tolong sambil menjerit, mengerang. Masa tu siang lah kan? Siang. Bukan malam, siang. Waktu tu dia dengar orang menjerit minta tolong, sambil mengerang macam tolong, macam tu. Dia cakap kat saya, orang tu cakap macam tu kat dia. Minta tolong, mengerang. Dia pun pelik. Siapa yang minta tolong? Dia pandang kiri kanan belakang depan, tak ada orang. Waktu tu lapang. Memang tak ada orang. Yang Abu ni tengah sibuk ambil tanah. So dia sambung. Dia tengok tak ada orang, dia sambung. Buat leveling. Dia dengar lagi sekali. Orang mengerang, tolong. Lepas tu dia dah macam kena seksa ke apa? Lebih kurang macam mayat tu kena seksa tau. Kiranya kali ketiga dia dengar, baru dia dapat detect yang suara tu dari dalam kubur. Maknanya yang minta tolongan dia tu berkemungkinan orang yang dalam kubur. Maknanya yang dalam dia kubur dengar tu yang mengerang ni. Yang mengerang.
Mungkin minta tolong kena seksa ke bapak, apa, tak serius tahu lah kan. Tak tahu kan, wallahualam. Ya. Tapi dia minta tolong dalam keadaan yang mengerang. Mana dia dengar tu jelas lah. Jelas, memang jelas dia seorang yang dengar. Oh, okey. Dia seorang yang dengar. Lepas tu kali ketiga dia dengar kan, dia dah expect suara tu dari dalam kubur. Dia campak cangkul dia lari kat kami, kat saya dengan Ahmad kan. Dia lari. Okey. Dia lari dengan muka pucat. Masa tu saya tengok muka dia pucat lah. Kira pucat kan. Pucat muka dia. Cakap, kau kenapa? Cakap, tolong aku pasang kan. Dia tak cerita lagi. So dia minta tolong. So saya dengan Ahmad ni pun dah, orang kata apa, dah nak settle lah kerja kami kan. Sebab kami punya, orang kata apa, senang kan, tak payah sangat. So kami pun pergilah tolong dia. Lepas siap pasang apa semua kepuk kan, kita dah buat siap pasang tu, kita balik daripada tu, dia kena dekat rumah pula. Malam tu dia kena kat rumah benda pula. tu ikut dia balik lah. Berkemungkinan saya tak tahulah kan. Benda tu ikut dia balik, berkemungkinan lah kan. Sebab first dia dengar dekat atas bumbung. Boleh imagine tak orang berbadan besar berjalan guna kuku? Okey. Bunyi dia macam mana kalau dekat atas tak? Bunyi memang kuat lah. Okay. Dia akan bunyi krek. Memang orang kata apa, ngilu. Bunyi yang ngilu dengan kuat, dengan orang kata apa, ya, badan orang besar berjalan guna kuku. So dia jadi macam tu. Okey, benda tu berjalan dari dapur hingga ke depan. Berulang-ulang kali. Okey, waktu tu dia dah expect lah cakap kan. Benda ni dah ikut aku balik lah. Ya lah. Benda sebab siang tu dia dah kena, dah masuk kubur kan. Benda tak pernah kena kat rumah, tiba-tiba kena pula. Yelah, dia dah expect lah cakap, benda ni ikut aku balik lah ni. Lepas tu dia tak ada reaction lah, orang kata apa, tak ada reaction apa-apa. So dia duduk diam-diam dekat ruang tamu sambil tenangkan diri dia. Lepas tu dia terpandang satu tingkap. Dia terpandang satu tingkap dekat ruang tamu dia tu. Waktu tu tingkap terbuka. Malam tingkap terbuka, nak bagi angin masuk, orang kata. Dia nampak satu sosok Cik Ponti dekat dia punya tingkap rumah dia. Memang solid. Dia kata memang solid. Maknanya dekat atas bumbung tu dia lah. Berkemungkinan dia berkemungkinan dia lah. Okay, baik. Benda tu mengilai. Mengilai, macam gelak kan kat dia. Tak tahu dia gelak ke, dia nangis ke, kan? Sebab benda tu kalau mengilai kan, bunyi dia memang pelik lah. Dia kata bunyi ni memang pelik. Dia kata pelik sangat bunyi dia mengilai. Dia sama ada dia gelakkan dekat si Ali ni, ataupun dia menangis. Sebab bunyi dia memang pelik. So dia dah nampak tu, dia pun, orang kata apa, tercengang, terkejut lah. Tercengang, cuak orang kata kan. Sebab nampak depan muka nampak. Bukan sekadar dengar, nampak sekali. Memang dah tunjuk dekat dia lah. Lepas tu dia lepas pada tu seminggu dia minta cuti. Dia demam, memang teruk. Teruk dia demam. Dia kata. Memang orang kata apa, dia lepas dia nampak benda tu, dia jadi badan dia memang lemah. Memang dia kata, strong memang tak strong. Memang lemau terus. Nak berjalan pun rasa macam tak larat kan. Dia memang jadi macam tu. So dia minta cuti seminggu. Berkemungkinan benda tu lah yang minta tolong kat bawah tu rasanya. Mungkin lah Sebab masa dia buat kepuk tu dekat kubur lama. Kalau macam, yelah, kalau kita nak cakap kena seksa tu, tak tahu lah, sebab terlampau lama kan. Kubur tu lama. So kalau kubur baru tu, macam kan kita ada pernah dengar kan, kalau kubur baru ni, kalau kita masih baru ni, kita berkemungkinan boleh dengar kan, sebab baru kan. So ni berkubur lama, dia tak expect pun mula-mula. So lama-lama dia baru sedar yang bunyi tu kat dalam kubur. Maknanya kemungkinan lah. Berkemungkinan tu macam pendapat peribadi kau sendiri, mungkin yang ikut tu mungkin lah berkemungkinan, Allahualam saka daripada kubur tu mungkin ikut dia balik. Sebab dia dah kerjakan kubur tu, dia dah buat. So dia saka kan mencari tuan baru. Tuan mungkin tuan dah meninggal, so dia tak jumpa siapa-siapa. So datang pula member. Betul. Datang pula member pergi betulkan kubur tu. So dia pilih lah. Dia pilih Mamat ni lah untuk mungkin jadi tuan dia. Tapi mungkin
yang member kau tu tak terima dia, dia belah macam tu kot. Belah macam tu rasanya. Tapi tu lah, kalau dengar dia cerita tu memang orang kata apa, kalau kita tengok dia cerita dengan reaksi dia cerita tu, memang orang kata apa, dia tu memang takut betul lah. Waktu tu dia memang takut betul. Dia kata dia tak nak dah pergi pasang. Tak nak dah Dia tak nak dah. Dia tak nak dah pergi pasang. Dia tak nak dah kiranya dia nak buat kerja dekat kilang dia Oh, insaf tu. dia tak nak pergi kubur dia kata. Memang reaksi muka dia tu memang, dia cerita memang pucat. Dia tak tahu nak gambar macam mana. Tapi memang Tapi yang Syafiq, kalau kau duduk kat tempat dia, kau rasa macam mana? kalau saya duduk kat tempat dia, Kau lagi dulu ke sama je macam ni? saya tak minta tolong dah. Saya berlantak basah sendiri yang kepuk. Tak ada dah. Betul lah kan? Cakap memang benda di luar fikiran kita kan. Bila kita dengar satu benda yang dalam kubur, kita duduk kat atas tapi kita dengar dekat bawah kubur satu benda yang gila siap. Kan kalau aku pun alami benda tu pun aku rasa wow, bapak aku tak boleh terima. Memang gila lah. Memang gila lah. Sebab yelah, kau benda tu dah duduk dalam kan. So kita dengar benda yang kita tak pernah dengar kan. Selalu kalau macam benda mengilai kat belakang pokok ke atas pokok ke tu, itu macam orang kata apa, normal, biasa kan. Ini benda yang kat dalam kubur. Dalam kubur kan. Orang kata apa, pelik. Lain macam lain kan? macam. Dalam kubur dia bunyi. Memang seram lah. Kalau saya tu berhenti lah. Ya, berhenti lah. Tapi kau tak berhenti Sambung. Sambung sebab kau tak kena. Tak kena. Kalau kau kena, kau rasa kau tak ada dah. Tapi saya nak sambung, nak tambah cerita. Boleh. Tentang saya waktu tu saya bekerja di apa ni, Melaka, kilang kepuk Melaka. Kilang kepuk kat Melaka. Kilang kepuk kita tu. Kan. Kilang kepuk kita kat Melaka tu. Saya ada pasang dekat satu kawasan perkuburan Negeri Sembilan. Okey, baik. Saya ada pasang dekat situ. So sama juga macam konsep dia. Dekat bawah ni dia ada 2 level tau, tapak perkuburan. Okey. Satu bawah, satu atas. Yang atas tu yang baru. Yang bawah ni yang lama. Dekat yang lama ni, bawah dia tu, kat lereng bukit dia tu, ada sungai bawah tu. Ada sungai, dia bersebelahan dengan sungai. So tanah dia, tanah perkuburan dia ni berbukit. Okey. Dia berbukit. So waktu saya ni pasang dekat kubur lama. Waktu saya nak pasang, yang kawan saya dia ni pecah beam masa tu, pecah beam. Okey. Pecah beam, tengah-tengah pecah beam. Saya pun sama-sama dia tengah pecah beam tu, saya pergilah korek nak ambil tanah untuk letak dalam kepuk. Lepas tu masa saya nak korek tanah saya ambil kat lereng bukit tu. Sebab tanah lembut kita nak mudah kerja. Yelah, betul lah. Mudah kerja, ambil tanah dekat lereng bukit tu. Tanah pun okey, lembut. So ambil kat situ. Masa saya tengah gali ambil tanah. Kali yang ke berapa saya tak pasti, tapi saya gali memang dalam lah. Sebab tanah dia lembut kan. Gali, saya tarik, bunyi kain terkoyak. Krak. Okey. Krak, panjang lah. Krak, tarik, kita tarik cangkul. Krak. Astaghfirullahaladzim, benda apa pula Saya pun macam positif waktu tu. Okey, kain biasa kan. So saya ambil, saya kain guna cangkul. Saya ambil, saya letak tepi. Mana kau ambil pakai tangan lah? Saya ambil pakai tangan. Kau tak tahu lagi apa Saya tak tahu lagi. Okey. Waktu tu saya tak tahu lagi. Okey, ambil letak tepi. Tapi kain tu memang kain putih. Tapi kain putih yang kita dah contoh, yelah, dah kena dengan tanah apa semua kan. Macam kotor kan, betul-betul. So tak expect pun benda tu. Lepas tu, sebab kat kawasan tu memang tak ada kubur. Waktu tu kat lereng bukit tu memang tak ada kubur. Saya sambung korek. Lepas tu azan Zuhur. Okey. Azan Zuhur, saya berhenti sekejap. Saya duduk. Kawan saya tu pun berhenti juga dekat kubur tu. Lepas tu dalam berapa minit tu azan tu, saya datang satu aura sejuk tau. Waktu tu tengah panas kan. Panas gembang kan. Waktu tu Zuhur, panas tengah hari. Satu aura sejuk, macam memang aura sejuk lah. Angin lah. Angin tapi sejuk. Okey, faham. Angin sejuk. Angin yang sejuk dalam panas tu. Dalam panas. Tengah sejuk. panas tiba-tiba sejuk. Macam orang kata apa, kita angin aircon. Okey. Angin aircon tu tepat hala ke kita. Okey. Memang angin tu memang sayu lah. Sayu tapi sejuk. Okey. Saya dah rasa macam meremang ni. Cakap, kenapa tiba-tiba rasa macam cuak kan dalam hati kan. Cakap, asal aku rasa macam lain macam diri aku ni kan. Kita rasa macam kita ni
orang kata apa, nak pitam waktu tu. Pernah rasa tak macam nak pitam? Pernah? Waktu tu rasa macam nak pitam, macam darah dah naik kat kepala. Orang kata kan. Waktu tu rasa macam tu. Lepas tu dia datang sekali dengan aura yang busuk. Oh, bau ah. Bau yang busuk. Okey. Dia datang bau yang busuk. Saya dah syak waktu tu. Saya tahan nafas. Cakap, aku rasa kain ni orang punya lah. Kain ni orang punya lah aku rasa. Sebab dia bau tu memang, orang nak kata apa, kalau pernah bau bangkai biawak? Pernah? Lagi busuk pada bangkai biawak. yo. Memang kalau orang kata apa, Masa mula kau jumpa kain tu kau tak tahu lagi? tak tahu. Memang masa tu tim positif. Sebab tempat dia pun tempat tepi sungai. So Maknanya yang kau gali tu kubur betul? kubur orang. Mana kat lereng. Maknanya kain yang kau tarik tu, itu kain kapan orang? Bap. Itu kain kapal orang. Kira je saya tarik tu, saya pegang tu kain kapal orang. Oh yo. Waktu tu. Sebab saya ambil tanah kat lereng bukit. Kan, kat lereng bukit tu kita tak expect pun sebenarnya. Rupanya kita dah Rupanya dekat atas tu ada kubur. Kat atas tu ada kubur. Tapi kubur tu tak bertanda. Tak bertanda. Saya tanya orang waris kat situ. Kubur tu memang ada kubur orang kat situ, tapi tak bertanda. Maknanya tanah dia dah merata lah. Lepas tu saya dah bau busuk tu, saya tahan nafas tau. Maknanya nak bernafas tu memang susah lah. Orang kata sebab busuk sangat, nak muntah kan. Memang nak muntah. Tunggu azab. Member kau tak kena? Tak. Tak kena? Dia tak bau. Dia tak bau kau seorang? Dia tak bau. Saya seorang bau. Yeah. Kiranya lepas daripada azan. Okey, lepas daripada azan, saya decide nak tanam balik lah. Kan? Maknanya tanah tu saya nak letak balik. Kiranya saya ambil, sebelum saya ambil tu saya baca 3 kul, saya baca ayat kursi, saya selawat. Lepas tu saya ambil, saya letak balik ke tempat mana yang saya tarik tu. Saya tanam balik. Saya tanam balik kan. Lepas pada tu, selepas saya siap tanam tu, dalam 2 minit 3 minit dah tak ada bau tu. Okey. Kita tak ada. Kira dah normal lah. Orang kata normal. Dalam hati alhamdulillah sekali. Alhamdulillah, minta maaf tak tahu kan. Tak tahu apa semua kan. So dalam hati lah, minta maaf lah tak tahu. Senyap lagi, member tak tahu apa-apa. Lepas tu beralih tempat. Okey, kain. Dah siap kain tu, dah siap pasang apa semua. Saya tanyalah waris tu, dekat sini ada kubur ke? Kan, saya saja tanya. Kat sini ada kubur ke? Dia cakap, memang ada kubur pun sini, tapi tak bertanda. Dia kata macam tu. Kubur lama kubur lama. Sebab saya tu dekat kubur lama. Yang atas level 2 tu kubur baru. Okey. Tapi kubur lama dia tu pun tak adalah teruk mana. Okey je. Okey je. Cuma kubur tu tak bertanda. Masa kau tarik tu ada terkeluar tulang tak? Tak ada. Kalau keluar tulang, kau lari dah rasa? kalau keluar tulang tak ada tanah. Tak ada tanah. Itulah pengalaman yang saya sendiri pernah rasa lah. Padu ke maknanya penggali kubur pun ada cerita dia. Kalau mana kau pasang kepuk pun ada cerita dia kan. Maknanya siapa yang terlibat dengan kubur ni, memang kalau Allah nak tunjuk tu mesti akan ada punya kan. Mesti akan terkena punya kan. Dia ada orang kata apa, kalau dah nak kena tu kena lah. Kalau nak kena lah. Kena pula kita buat kat kawasan yang memang tempat dia betul. Memang tempat dia. Memang tempat dia. Tempat dia duduk kat situ kan. Dia yang melibatkan kematian tu dia ada kat situ. Betul. So kita pergi tempat dia, kita jumpa dia. Betul. Itulah point. Cuma tu lah, kalau nak masuk tempat dia tu biarlah. Orang kata apa, kita pergi tempat orang semua kena beradak kan. Kena beradak, kena beri salam apa semua. Sebab kita nak masuk kat ni kan. Beri salam bukan apa, kita nak beri salam dekat arwah yang ada kan. Arwah ada. Kita jaga adab kita kat situ. Adab kita kat situ kan. Itulah cerita daripada kami Hari ni berkaitan dengan kubur. Pengalaman di kubur. Pengalaman di kubur. Agak-agak dengan cerita kau ni boleh bagi pengajaran lah. Boleh ada mana viewer kita boleh ambil tu sebagai untuk jadikan sebagai iktibar ataupun pengajaran dalam hidup. InsyaAllah lah kalau benda yang it's okay lah. Macam tu lah kan Syafiq Okey Syafiq, maknanya kita dah last ni. Sampai di hujung perancangan. Sampai di hujung rancangan lah maknanya. Di hujung podcast. Okey, so apa dia Habib? Untuk yang nak berkongsi cerita. Okey, untuk yang berkongsi cerita aku cakap okey, untuk viewer kalau yang ada cerita nak berkongsi dengan kami, okey boleh tekan link di pin komen ataupun di description. Boleh tekan link di situ dan boleh ceritakan kami, sama ada boleh call ataupun boleh voice. Boleh voice pun boleh, tak ada masalah.
Voice dan lagi mudah voice lah. Kami boleh ulang banyak kali. Betul. Supaya Kalau kami call- hafal kan. Kalau hafal macam nak call, cerita. kami susah nak hafal. Betul. Sebab dia sekali lalu jalan je. Aku lupa dah. Kita lupa. Nak tulis pun dah tak sempat. Nak tulis tak sempat. Kau orang cerita tangan, laju. Maknanya mulut lagi laju pada tangan orang kata. Yes, betul. Maknanya voice saja. Voice tapi pastikan cerita tu detail. Tempat di mana, nama anda kalau macam Tahun siapa yang berapa terlibat. kan. Kalau nak rahsiakan kita boleh kalau nak rahsiakan nama, kita boleh rahsiakan nama tempat ke apa, tapi kalau nak bagi tahu nama tempat dengan nama yang betul pun kita boleh beritahu. Tak ada Itu ikut atas korang lah macam mana. Kan. Okey, so maknanya kalau tak ada apa-apa kita stop Akhiri. dulu lah. Kita akhiri lah. Okey, baik lah. Okey. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.